Sebutan dan pekali dalam suatu ungkapan. Dalam suatu ungkapan misalnya 2x tambah 3xy. 2x ialah hasil darab nombor 2 dengan pemboleh ubah x. 3xy ialah hasil darab nombor 3 dengan pemboleh ubah x dan y. Ini dapat kita jelaskan lagi dengan cerita ni. 2x, 2 nombor, x itu pemboleh ubah. 3 nombor, xy itu pemboleh ubah. 2x dan 3xy dinamakan sebagai sebutan algebra. Ni kalau satu-satu ni dipanggil sebutan algebra. 2x satu sebutan, 3xy satu sebutan algebra. Jadi kita cuba perhatikan lagi bagaimana kita nak faham sebutan algebra dalam ungkapan ini. Okey. Ungkapan algebra dibagi. X tambah 5x. Sebutan algebranya ialah x dan 5x. Di situasi pertama. Ungkapan algebranya x per 8 tolak 7y. Sebutan algebranya ialah x per 8 dan 7 per y. Okey, seterusnya ungkapan algebra PQ tolak 2Q tambah 13. Sebutan algebranya ialah PQ, 2Q dan 13. Ungkapan algebranya M kuasa 2, 2M tambah N tolak 6. Sebutan algebranya ialah M kuasa 2, 2M, N dan 6. Jadi sebutan algebra yang terdiri daripada satu pemboleh ubah dengan kuasa 1 disebut sebagai sebutan algebra linear. Jadi kalau kita nak nyatakan bilangan sebutan setiap ungkapan itu bagaimana? Kalau ini 2 sebutan. Ini berapa sebutan? Ini 3 sebutan, ya. Yang ini berapa? 4 sebutan. Jadi suatu sebutan algebra boleh ditulis hasil darab, pemboleh ubah dan faktor. Macam mana kita nak buat? Ni. Ungkapan algebranya apa? 2, 3, dia punya sebutan algebranya 3xy. Kita boleh tulis 3x darab y. Daripada sebutan ni 3xy, kita boleh hasil darab. 3x ialah faktor lain bagi pemboleh ubah y. Maka 3x ialah pekali bagi pemboleh ubah y. Sebab dia akan gabung, kan? Itu satu. Itu satu susana. Satu lagi yang kita boleh sebut, kita letak 3y darab x untuk dapat 3xy. Kenapa? 3y ialah faktor lain bagi pemboleh ubah x. Maka 3y ialah pekali bagi pemboleh ubah x. Atau situasi yang berbeza kita lihat 3 darab xy. Kan dia boleh, bila kita dapat darab dia akan dapat 3xy. Jadi xy ini pemboleh ubah. Okey, kita lihat pekali dalam sebutan negatif 3K kuasa 2MN. Kita sebut ya. Yang pertama kita lihat negatif 3K kuasa 2M. Pekalinya kita boleh sebut negatif 3 darab K kuasa 2MN. Jadi pekali bagi K kuasa 2MN ialah negatif 3. Itu satu bentuk. Bentuk yang lain, sebutannya negatif 3K kuasa 2MN masih sama. Kita boleh buat negatif MN darab 3K kuasa 2. Di sini pekali bagi 3K kuasa 2 ialah negatif MN. Bagi sebutan yang sama juga, negatif 3K kuasa 2MN. Kita boleh buat 3K kuasa 2 darab negatif MN. Mana pekali bagi negatif MN ialah 3K kuasa 2. Okey, kita cuba lihat sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Negatif 2M dan 3 per 7M. PQ per 3 dan 6.9 PQ. 6AB dan 7BA.
5K kuasa 2 dan negatif K kuasa 2. Pasangan sebutan itu mempunyai pemboleh ubah yang sama dan kuasa yang sama. MM, PQ, AB, BA, K kuasa 2, K kuasa 2. Jadi pasangan itu dikenali sebagai sebutan serupa. Sebutan serupa. Okey, kita cuba perhatikan ini pula. 2V dan 2W. 5XY dan negatif YZ. 9X kuasa 2 dan 8X. 3M kuasa 2N dan 1/4 MN kuasa 2. Pasangan sebut dalam rajah itu tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama. Tak sama. V, W, XY, YZ, X kuasa 2, X. Ini ada kuasa, ini dah ada 1, ini 2 kuasanya. Ini MN, M kuasa 2N. Mempunyai pemboleh ubah, tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Jadi pasangan ini semua ini dikenali sebagai sebutan tidak serupa. Jadi pasangan sebutan serupa ataupun tidak serupa ini mungkin kita boleh kukuhkan lagi dengan situasi ini. Okey, kita lihat sebutannya. Wajib. 4XY, XY per 2. Yang hitam ni kita lihat. Sebutan serupa. Kenapa? Pemboleh ubahnya XY yang sama. Okey, kita lihat yang kuning ini. 12PQ, 12PR. Apa disebut? Sebutan tak serupa. Kenapa? Pemboleh ubah PQ dan PR adalah berbeza. Okey, yang ini pula. 3ABC, sifar 5 BCA. Dikatakan sebutan serupa. Kenapa? Pemboleh ubah ABC sama dengan BCA. Tak semestinya dia susun sama kan? Yang penting abjadnya sama. Okey, yang ini negatif 7H dengan 6H kuasa 2. Dikatakan tidak serupa. Kenapa? Kuasa bagi pemboleh ubah H adalah tidak sama. Itu kedudukan yang kita boleh kongsikan. Pastinya matematik itu mudah. Kita jumpa lagi.